Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ismi Nurul Atika binti Azman, nama metrik 046199, merupakan pelajar daripada semester 7A. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan tugasan subjek Dirasat Tasawuf An-Nasiyah USI 31602 yang diarahkan oleh Profesor Madya Dr. Syed Hazrul Latfi bin Syed Omar. Saya akan membentangkan berkenaan dengan syarah hikam yang ketiga, iaitu Sawabiqul Himami La Tahriqul Aswarul Aqdar. Semangat yang kuat belum mampu untuk memecahkan benteng takdir. Pada buku tersebut, pada muka surat 29, dia menerangkan berkenaan dengan dua pengertian, iaitu yang pertama as-sawabiq. As-sawabiq merupakan jamak sabiqah, maknanya kehadapan maupun mendahului. Dan al-himmah adalah kekuatan yang dibangkitkan oleh hati untuk menuntut sesuatu dan mengambil berat dengannya. Al-himmah pula terbahagi kepada dua bahagian, iaitu himmah aliyah dengan himmah daniyah. Himmah aliyah adalah sekiranya perkara itu tinggi, mulia, untuk menari Tuhan dan mencari redha-Nya, dinamakan sebagai himmah aliyah. Akan tetapi sekiranya perkara itu untuk mencari dunia adalah perkara yang hina, dinamakan sebagai semangat yang hina, iaitu himmah daniyah. Dua bahagian himmah, himmah aliyah, himmah daniyah. Baiklah, seterusnya adalah wasawabiqul himam. Perkataan disandarkan kepada as-sifah, iaitu penggunaan asalnya al-himamus sawabiq, tidak mampu memecahkan tembok takdir-takdir. Apabila seseorang itu murid yang mencari Allah ataupun arif mengenali Tuhan, apabila dia berkeinginan untuk sesuatu dan kuat semangatnya, maka Allah jadikan dengan kudratnya sedetik sahaja untuk menjadikan urusannya dengan urusan Allah. Seterusnya adalah wa kana shaykhuna maulayal arabi radhiyallahu anhu yaqulu al-murid as-sadiq idza kana faniyan fil isim mahmad ihtamman bi syai'in kana wa in kana faniyan fi zati takunu syai'in allazi yahtajuhu qabla an yahtamma bih atau kalam haza ma'nahu wa huwa sahih. Yang maksudnya adalah kata guru Al-Arabi, murid iaitu penuntut yang jujur sekiranya dia sepenuhnya lenyap di dalam nama Allah setakat mana dia bersungguh, maka demikianlah yang dia akan perolehi. Jika dia fana di dalam zat, maka terbentuklah apa yang dihajatinya sebelum daripada dia cakna tentangnya, maupun perkataan seumpamanya, ianya adalah perkara yang benar. Dan seterusnya, wa fi ba'd al-ahbar yaqulu Allah Ta'ala ya 'abdi ana Allahu allazi aqwalu lil shay'in kun fayakunu fa'ati'ni aj'alka taqulu li syai'in kun fayakun. Dalam sebahagian hadis disebut firman Allah, wahai hambaku, akulah Allah, apabila aku bercakap sesuatu, maka jadilah. Maka patuhilah aku. Maka aku jadikan engkau untuk bertutur sesuatu, maka jadilah. Kun fayakun. Dalam hadis qudsi juga disebut, kalau aku mengasihi seorang hamba, wa fil hadis sahih aidan, fa iza ahbabtahu kuntu lahu sam'an wa basaran wa yadan wa mu'ayyidan. Inna sa'alni a'tayathu. Dalam hadis qudsi disebut, kalau aku mengasihi seorang hamba, maka aku jadikan untuknya pendengaran, penglihatan, tangan, dan penyokong pembantu. Jika dia minta kepadaku, aku memberi kepadanya. Seterusnya, waqad kana syaykhuna Sayyidi Ali Al-Jamal Al-Imrani, sifat kami seperti ini. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana kamu mengenali Tuhan kamu? Dia berkata, sifat kami seperti ini.
Apabila kami menginginkan sesuatu itu terjadi, kami berasa gembira sekali. Akan tetapi, sekiranya perkara yang kami inginkan sangat-sangat tu sungguh itu tidak ditakdirkan oleh Allah berlaku, maka kami akan lebih suka. Yang gembira 10 kali. Hal ini kerana mereka sangat mengenali Allah. Yang menjelaskan bahawasanya mereka punya tahap keyakinan, kebergantungan, kekuatan mereka disandarkan hanyalah kepada Allah. Dan mereka berpegang juga seperti mana pepatah Arab, ma qadara Allah khair. Apa yang Allah takdirkan itu adalah baik belaka. Seterusnya adalah berikut merupakan dalil daripada surah Al-Insan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allah. Innallaha kana 'aliman hakima. Yang bermaksud, dan tiadalah kamu berkemahuan melakukan sesuatu perkara melainkan dengan cara yang dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, mengaturkan sebarang perkara yang dikehendakinya. Surah Al-Insan ayat ke-30. Baiklah, dalam perenggan-perenggan yang seterusnya juga adalah menjelaskan berkenaan dengan dikatakan kepada sebahagian orang arifin adalah orang yang bijaksana, iaitulah apabila segala keinginan kami tidak ditunaikan Allah, kadang-kadang berlaku kesan bagi semangat kehendak yang kental ini berlaku kepada sifat orang yang pendengki, sihir, mempunyai kehendak yang tinggi terhadap sesuatu perkara, mempunyai himmah yang tinggi. Lalu terjadi perkara yang dikehendaki, Allah laksanakan juga, mungkin terhasil, akan tetapi tetap tidak mungkin dapat mencerobohi takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya, contohlah kan, ada seorang penyihir. Penyihir tu, dia menginginkan seseorang tu kena sihir lah, contohnya sakit kan. Dan Allah takdirkan orang yang dia sihir tu sakit. Maksudnya, keizinan orang tu sakit adalah disebabkan keizinan Allah. Bukanlah orang ahli sihir tu dapat menembusi takdir Allah. Itulah yang dimaksudkan dengan syarah hikam yang ketiga. Baiklah, terusnya adalah firman Allah dalam surah Al-Qamar ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir yang ditentukan. Okey, baiklah, seterusnya. Kesimpulan daripada syarah hikam yang ketiga ini iaitu sawabiqul himami la tahriqul aswarul aqdar. Kesungguhan dan semangat tinggi dalam ibadat boleh mencapai darjat kewalian. Karamat boleh berlaku kepada kewalian yang sebenar, bertujuan untuk menetapkan iman wali dan menjadikannya seorang istiqamah di atas kesungguhan beribadat. Seseorang yang betul-betul beribadat ikhlas hatinya kerana Allah dan sangat istiqamah dalam melaksanakan sesuatu, dia mungkin boleh mencapai darjat kewalian dan Allah mungkin memberikan karamat. Maka banyak kehendaknya dipermudahkan Tuhan semudah kun fayakun. Namun, itu tidak bermakna dia telah menguasai segala takdir. Bahkan sebaliknya boleh berlaku apabila kehendaknya juga tidak dimustajabkan dan idamannya tidak menepati takdir. Hikmahnya ialah supaya dia kekal mengenali dirinya dan masih lagi memohon agar dia beribadah betul-betul ikhlas kerana Allah. Bukanlah dia beribadah all out, sungguh-sungguh memberikan lesen untuk dia menembusi takdir. Akan tetapi dengan ibadah inilah dapat menuntut jiwa dia sempurna beribadah hanya kerana Allah, mengharapkan balasan dengan keizinan Allah. Saya kira setakat itu sahaja daripada saya. Sebarang kekurangan, kesilapan, saya mohon maafkan saya Ustaz. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.